Okay, Assalamualaikum guys. Cikgu Fendi in the house. So, hari ni kita dalam bab 3 matematik pengguna tingkatan 3 KSSM. Kita hari ni nak belajar pasal pinjaman. Kalau kita cakap pasal pinjaman, rasanya semua orang dekat Malaysia ni pernah buat pinjaman. Kita buat pinjaman untuk apa? Untuk beli rumah, beli kereta, beli motor. Ataupun masih di zaman sekolah pun kita dah buat pinjaman. Contohnya kita tak bawa duit, so kita pinjam kawan kita. Kita tak bawa pensel, kita pinjam pensel kawan kita. Itu adalah pinjaman. Maksudnya kita uh, inginkan sesuatu tapi kita belum mampu, jadi kita pinjam dahulu. Okey, contohnya kita nak beli rumah, kita tak mampu lagi beli, tak mampu nak kumpul duit beli secara cash, jadi kita pinjam bank sejumlah wang untuk kita bayar kepada pemaju perumahan contohnya. Okey. Okey, faham Alright. Okey Setiap pinjaman mesti ada faedah. Kalau tak ada faedah, buat apa bank bagi kita pinjam duit kan? Mesti daripada faedah itulah bank akan dapat untung. Okey, terdapat dua jenis faedah. Faedah kadar sama rata dan faedah atas baki. Nanti cikgu akan terangkan apakah faedah tersebut Okey. Baki pinjaman ialah setelah kita tolak duit pendahuluan atau deposit, kita tambah dengan faedah, itu adalah baki pinjaman yang perlu kita bayar. Kemudian ansuran bulanan ialah amount yang dibayar oleh peminjam setiap bulan untuk kita settlekan baki pinjaman kita tu Jadi setiap bulan kita bayar berapa untuk kita selesaikan semua baki pinjaman. Itu nama dia ansuran bulanan. Okey? Clear Alright. Okey. Dua jenis faedah tadi. Satu faedah sama rata dan kedua faedah atas baki. Faedah sama rata ni maksudnya kita kira faedah gunakan formula PRT tersebut. Okey. Kemudian kita bahagikan dengan berapa bulan untuk kita bayar tu. Contoh, kita pinjam 1,000. So, dalam masa 1 tahun kita nak bayar. So, kita bagi dengan 12. So, setiap bulan kita bayar berapa. Tu dia kata faedah sama rata. Setiap bulan itu kita bayar dengan kadar yang tetap. Okey. Faedah atas baki pula berbeza Maksudnya lagi banyak baki, lagi banyak faedah yang perlu kita bayar. Tetapi bila kita dah bayar, dia faedah tu akan berkurang dan berkurang. Akhirnya last sekali faedah tu akan jadi sikit. Maksudnya makin banyak kita berhutang, makin banyak faedah dia. So bila kita dah bayar untuk bulan kedua, dia akan berkurang. Bulan ketiga akan berkurang dan terus berkurang. Itu beza dia. Alright. Okay guys, ini adalah formula ansuran bulanan. Okay, formula dia jumlah bayaran balik bahagi dengan bilangan bulan. Okay, so P ni ialah berapa banyak yang kita pinjam. PRT ni ialah faedah. Jadi berapa banyak yang kita pinjam tambah dengan jumlah faedah, kemudian kita bahagikan dengan berapa bulan kita nak bayar. Tu yang 12. 12 ni ialah setahun 12 bulan. T ni ialah bilangan tahun. So kalau kata nak bayar dalam tempoh 10 tahun, so 12 darab 10 lah. So 120. Okey? Tak apa, kita akan tengok contoh supaya lebih faham guys. Alright. Okey guys, kita tengok contoh yang pertama. Encik Effendi, bukan nama sebenar, memberi sebuah motosikal bernilai RM50,000 secara kredit, bermaksud secara hutang lah. Kemudian beliau membayar pendahuluan ataupun deposit sebanyak 20% daripada harga motosikal tersebut. Dan bakinya dibayar secara ansuran selama 5 tahun. Okey? Okey, faham Jadi kadar faedah yang dikenakan oleh bank ialah 4% tahun. Berapakah bayaran ansuran bulanan yang perlu Encik Effendi bayar setiap bulan? So, Encik Effendi akan kira berapa yang perlu dibayar. Okey, langkah pertama kita tentukan jumlah pinjaman. Berapa banyak yang dia nak pinjam? Okey, harga motosikal ialah RM50,000. Oh, buruk tulisan ni. Kemudian dia bayar 20% pendahuluan ataupun deposit. 20% daripada RM50,000 berapa? Kita kira 20% daripada RM50,000.
ialah 10,000. Jadi 50,000 kita tolak dengan 10,000 ialah 40,000. Jadi Encik Effendi akan pinjam 40,000 sahaja daripada bank. Maka P ataupun prinsipalnya ialah 40,000. Sebab dia pinjam 40,000 saja. 10,000 dia dah bayar deposit tadi. Kemudian R ialah kat sini 4%. Jadi seperti biasa 4% ialah 0.04, ya, iaitu 4%. Okey. T dia ialah nak bayar ansuran selama 5 tahun. Jadi 5. T dia ialah 5. Semua ada dekat soalan. Kemudian kita kira faedah dia. Faedah dia guna formula PRT. Jadi darabkanlah 40,000 darab 0.04 darab 5. Okey. Betul tak? 40,000. Terus kira lah 40,000 darab 0.04 darab 5. Iaitu faedah dia sebanyak RM8,000. Nampak? Pinjam RM40,000, faedah saja RM8,000. Jadi jumlah bayar balik, jumlah yang dia perlu bayar balik ialah RM40,000 yang dia pinjam tambah dengan faedah dia RM8,000. RM8,000 ni kira bank punya untung lah. RM40,000 yang kita pinjam, RM8,000 ni faedah dia. Jadi jumlah dia ialah RM48,000 yang perlu Encik Effendi bayar. Jadi ansuran bulanannya ialah sama dengan formula dia apa? Berapa banyak yang kita pinjam termasuk dengan faedah tadi bahagikan dengan berapa bulan. So setahun ada 12 bulan. Kita pinjam selama 5 tahun. Jadi 48,000 bahagi dengan 60. 48,000 bahagikan dengan 60. Selama 60 bulan dia kena perlu bayar untuk selesaikan 48,000. Jadi 48,000 kita bagikan dengan 60. So setiap bulan Cik Effendi akan bayar RM800. Nak beli motor besar ni RM50,000. Setiap bulan dia perlu bayar RM800. Okey, faham situ Okey guys, kita tengok contoh yang kedua untuk lebih faham lagi. Check it out. Okey, contoh yang penghabisan. Mr. Lee membeli sebuah kereta Toyota Vios 1.5G bernilai RM90,000 secara kredit ataupun hutang. Okey, harga kereta RM90,000. Beliau membayar deposit sebanyak 10%. Deposit pendahuluan adalah 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Kadar faedah dikenakan oleh bank ialah 3.6% setahun. Berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Mr. Lee setiap bulan? So, biar Mr. Lee yang kira sendiri, boleh tak? Kita pun Cik Effendi juga akan kira kan Okey, jumlah pinjaman dia. Okey. Harga kereta RM90,000. RM90,000. Kemudian, tolak dengan deposit 10% daripada RM90,000 ialah RM9,000. Jadi baki dia adalah RM90,000 tolak RM9,000 ialah RM81,000. Jadi dia akan pinjam RM81,000 daripada bank. Jadi P kat sini ialah prinsipal dia ialah RM81,000. Okey, R dia okey ni 3.6 setahun kan. 3.6 bahagi dengan 100. 36%, 0.036. 3.6 bahagi 100, 0.36. Tahunnya ialah selama 7 tahun. Dia nak bayar selama 7 tahun. Alright. Kemudian kita kira faedah dia. IPRT. So, 81,000 darab dengan R 0.036 darab dengan 7 tahun. So, faedah yang perlu dibayar ialah RM20,412. Pinjam RM81,000.
Faedah saja RM20,412. Jadi dia pinjam 81,000 tambah faedah yang perlu dibayar ialah RM20,412. Nampak kat situ? Faedah saja RM20,000 81,000 tambah 20,412. So dia perlu bayar semua sekali, jumlahnya ialah RM101,412. RM101,412 yang perlu dibayar dalam masa 7 tahun. Jadi setiap bulan berapa dia perlu bayar? Alright, senang saja. 101,412. Okey. Okey, ini adalah jumlah yang dia pinjam termasuk dengan faedah. Bahagi dengan 7 tahun So, 1 tahun 12 bulan darab dengan 7 tahun. 12 darab 7 berapa? 12 darab 7, 84 bulan. So, 101,412 bahagi 84 bulan. So, setiap bulan dia kena bayar RM1,207.29 lebih kurang. 30 sen lah. Kita genapkan dia. RM1,207.30. Okey. Jelas Alright. Senang saja ansuran bulanan. Kita cari berapa yang kita nak pinjam. Tambah dengan berapa kadar faedah. Kemudian kita bagikan dengan bilangan bulan untuk kita bayar tu. Okey. Jelas Okey. Semoga bermanfaat. Okey. Jangan lupa buat latihan untuk memantapkan lagi kemahiran anda. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.